susah lah mencari dana untuk membeli peralatan robotik. Dan alhamdulillah pada tahun lepas kita dapat keluar dari kategori dan tempat ke 16 daripada 32. Peringkat kedua taekwondo. Dapat kejayaan juga dan kerja kita di peringkat sehingga peringkat ini peringkat ASEAN lah. Peringkat ASEAN. Kedua juga bukan satu bukan KPM. Tetapi kita cuba untuk mencari dana, mencari sumbangan di mana-mana untuk menghantar pelajar ni dengan bantuan PMD, sarana dan juga komuniti tempat. Sebenarnya yang ketiganya kita ada sekolah kita ni, sekolah kami ni ada satu band cilik. Kami namakan band tersebut The Riverside Band. Band tepi sungai lah. Kan? Sebab kita berhadap dengan sungai-sungai ni kan. Jadi band ni telah banyak membuat persembahan lah di luar-luar jemputan daripada jabatan-jabatan dan juga yang terkini ni bulan sebelum pandemik dalam bulan Mac tu kita membuat persembahan di State Library lah di hadapan Tuanku Raja Muda dan Tuanku Raja Puan Muda lah dalam pelancaran Pesta Buku. Instrumen dia macam band, macam kugiran. Dia ada keyboard, gitar, bass, drum dan sebagainya. Dan pemain drum tu pelajar kita tahun 2. Khususnya apa yang perbezaan untuk sekolah kita ni. Yang pertama dari sudut program curriculum akademik, kita ada Sunrise program, iaitu program matahari terbit. Maksudnya pelajar tahun 6 dan tahun 5 akan terlibat dengan program fajar di waktu pagi. Mereka perlu datang lebih awal lah. Kelas bermula 7.20 sehingga 7.40. Cuma 20 minit saja. Program ini juga dibuat kepada murid pemulihan. Beberapa orang murid pemulihan yang dikenabati tidak dapat menguasai pembacaan dan sebagainya, 3M, diajar oleh seorang guru yang volunteer mahu mengajar, dia pun mahu datang. Dia tu bukan guru pemulihan, tapi dia Cikgu Norena. Tapi dia datang untuk membantu murid-murid ni. Yang keduanya program akademik juga ICU Muzik. Yang ni saya buat dengan guru pemulihan lah. ICU Muzik ni merupakan program untuk kita fokus kepada murid-murid yang tidak menguasai KV lah, untuk pemulihan yang memang lambat membaca ataupun memang tak boleh membaca. Jadi kita gunakan muzik, maksudnya melodi. Kita gunakan alat muzik seperti keyboard dan gitar. Kita main melodi dia ikut dengan 10 kata tu. Jadi ICU tu maksud dia saya lihat anda lah. Saya lihat anda. Dan ICU juga kalau di di hospital ni nampak orang yang kritikal lah, yang perlu diberi fokus dan bimbingan yang lebih lah. Jadi itu kita buat satu program tu. Dan alhamdulillah lah beberapa murid dapat menguasai dengan lebih cepat lah berbanding dengan pengajaran biasa. Dan program HAM. Program HAM seusai subuh. Yang ni ilham daripada PKM kita, Cikgu Norma. Setiap pagi selepas subuh, sesudah subuh, dia akan WhatsApp kepada semua parent mengikut kelas lah. Sebab dia ada dalam grup kelas. Jadi dia akan memberi menghantar WhatsApp lah untuk supaya murid-murid dapat hadir ke sekolah. Di samping kita ada satu banner di depan untuk hadir ke sekolah. Dia juga menghantar WhatsApp ni, kurang-kurang ibu bapa dia jadi kami juga akan hantar lah. Di sini juga kita dapat kehadiran yang peningkatan lah dalam kehadiran murid pada tahun ni lah. ASEAN Collaboration ni, yang ni sebenarnya kami dah pernah pergi di sekolah sempadan Siam sana, Chun Chun Bang Padang tu pada 2018. Di sini kita akan berkolaborasi lah berkaitan dengan akademik bahasa. Yang kita pergi dulu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, dan juga co-curriculum. Maksudnya kita pergi ke sana, kita buat perkhidmatan bersama dengan pelajar Siam lah di sekolah mereka. Jadi kita dapatlah sikit tentang situasi sekolah, waktu sekolah perjalanan sekolah, sebab kita dah berada sana selama 2 hari. Kemudian seterusnya yang terakhir, nak transform kita punya persekitaran sekolah lah. Kita nak transform kepada yang lebih ceria lah. Dengan kita juga membuat beberapa kolam ikan dan juga sangkar burung untuk Taman Sains. Dan ini salah satu untuk menggalakkan kehadiran murid ke sekolah lah. Okey, seterusnya kita pergi pada masa depan sekolah.
Jadi kami sini memang berharap menjadikan sekolah luar bandar ni, sekolah titik bandar ni, yang penjadian muridnya standing lah dengan sekolah yang bandar. Seterusnya Green Spring Studio. Yang ni kita dalam proses untuk pembinaan baru 30% lah. Lebih kurang 30% lah kita dah buat bilik ni. Jadi untuk bilik ni kita akan melahirkan murid-murid dalam bidang pengacaraan, fotografer dan sebagainya lah untuk sekolah kita. Saya yang berhajat untuk membuat kompang formasi sekolah ni. Lepas ni saya akan menubuhkan pasukan kompang sekolah ni lah untuk sebenarnya di Perlis je tak popular kompang ni, tetapi di negeri lain, di Perak, di Melaka, di Johor, memang ni satu permainan yang popular lah dan diminati. Dan juga kita akan cuba lah anjurkan pertandingan di peringkat negeri ke kan, melibatkan sekolah 74 sekolah rendah di Perlis ni, siapa yang nak masuk pertanding. Okey, yang seterusnya superhero sekolah kami. Kebanyakan di sekolah kami ni cikgu-cikgu perempuan. Jadi superhero kami pun merupakan perempuan juga lah. Dan disebabkan guru-guru perempuan ni lah yang banyak membantu, yang berjiwa kental, berhati wajar ni, yang banyak membantu menaikkan nama sekolah ni lah. Mereka lah yang menjadi tulang belakang kami. Kalau tengok kerja-kerja yang dibuat lelaki tu, mereka yang buat lah. Kalau ahli sukan, tuan, mereka lah yang akan mengangkat header, mereka lah yang akan mengangkat di sistem dan sebagainya lah. Sebab kita pun, kalau lelaki pun tak cukup. Kami ada 2 orang je, 3 dengan saya. Dan sentiasa bersedia lah. Jadi mereka ni sentiasa bersedia untuk memberi khidmat di sekolah, mengikut arahan takbir dan sebagainya. Dan juga pantang bertindak lah. Bila kita minta sesuatu, mereka akan cepat bertindak. Jadi superhero yang kami pilih ialah SKKT Marvel, Captain Marvel lah. Jadi saya ingat itu saja pentengan daripada saya, tuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian lah, Tuan Guru Besar Pulung Kanan, dan inilah Ustaz yang ikut saya. Okey, baik ya. SKTT Tok Bandar. Okey, nama ni unik senang Cuma bila kita duduk dalam tu kita tak perasan lah kata keunikan tu. Kita carilah siapa dia Titi Tok Bandar ni. Okey. Titi ni kita tahu lah kan. Tok Bandar ni siapa dia? Kan. Mungkin dia orang yang duk petik cukai ke dulu ke. Sungai ni tempat perdagangan ke apa, kita tak tahu. Saya ni lawatan perkenalan lah. Saya nak tengok sekolah kan. Dan untuk sekolah yang apa orang kata budak dia 191 orang dan cikgu dia 18 orang. Okey, antara benda yang saya rasa kita kena buat dalam management ni adalah fokus kepada perkara-perkara yang betul-betul kita boleh majukan. Because kalau kita terlalu luas sangat fokus dia akan jadi berkemungkinan kita akan buat banyak benda, tetapi benda tu dia tak berkualiti lah. Maksudnya sekadar buat. Saya pun tahniah lah sebab untuk cikgu 18 orang, banyak aktiviti yang you all buat. Tahniah lah, dan mungkin sebab itulah kita boleh dapat bai'ah dan sebagainya. Nampak lah keceriaan sekolah tu. Cuma di Perlis ni saya tak menafikan lah, sekolah dia takat yang duk pergi tu ceria-ceria semua. Jadi mungkin dari segi fizikal dan sebagainya tu kita dah orang kata tak perlu nak fokus sangat lah. Maksudnya kami di JPN tak perlu nak fokus sangat, tapi apa yang kita nak lihat adalah pengisiannya supaya dianya betul-betul berlaku dalam setiap benda yang dibuat tu dia memberikan impak dia terutamanya kepada pelajar lah. Sebab kita sekolah ni adalah kemenjadian pelajar. Jadi tahniah lah, saya rasa sekolah ni pun ada juga fotografer yang baik. Sebab bukan mudah nak ambil gambar-gambar yang angle yang macam tu, susunan yang macam tu, yang orang kata tidak old school lah. Maksudnya daripada sini kita dah boleh lihat bahawa kenapa sekolah ni boleh dimajukan, sebab pemikiran kita telah move forward, telah bergerak ke hadapan. Di sini saya nak perjelaskan sikit lah 1, 2, 3. Ada 3 benda lah yang mungkin akan menjadi showcase kepada sekolah ni lah. Showcase ni adalah apa yang kita nak tonjolkan, ataupun kalau dulu dia panggil niche area lah.
niche area. Maka bila disebut niche area ni, apa yang menjadi orang kata apa salah faham adalah dia tonjolkan benda tu, tetapi bila kita tengok balik, dia hanyalah sebahagian kecil saja. Sebahagian kecil budak yang boleh buat benda tu. Jadi itu pada saya agak merugikan. Tak ada masalah, boleh je diteruskan sebab dia sebahagian daripada sukan lah. Jadi kita mungkin sekolah kurang murid ni, bukan sekolah kurang murid, sekolah sikit murid ni nak buat bola sepak ke, kan susah lah sikit kan. Budak perempuan dah berapa orang lah, betul. Yang mana yang tak boleh main sukan dah berapa orang lah, tinggal lah dalam berapa orang. Dia itulah semua yang dia nak main, kan. Okey, dan yang band ni juga ada satu benda yang saya rasa bagus lah, sebab bukan mudah lah sekolah sekolah rendah nak ada band yang macam ni. Okey, cuma macam robotik jugalah tadi ya. Maksudnya bila kita ada satu aktiviti yang dia memerlukan dana, nak beli alat muzik, nak buat studio dan sebagainya. Okey, kita kena fikirkan macam mana kita nak bantu ini mencari dana. Saya bagi contoh lah, kita buat konsert dan kita kenakan bayaran. Semuanya janganlah buat konsert tu di sekolah kan. Mungkin kita pinjam dewan sekolah menengah mana-mana ke, kan, kita pinjam dewan ni dan kita jual tiket. Mungkin boleh menjana lah. Jadi kita sebagai pengurusan dan juga sebagai cikgu ni, bila kita buat sesuatu, kita kena fikirkan dia punya the whole ecosystem. Macam mana dia nak cari duit untuk dia meneruskan benda tu, dan of course pakaian, kemudian mungkin nak pergi bertanding dan sebagainya. Maksudnya itu yang saya katakan. Dan juga mungkin juga benda ni boleh diperluaskan lah. Maksudnya setiap murid didedahkan kepada satu alat muzik ke dan sebagainya. Ini adalah apa yang kita buat differently lah. Jadi tentang program-program akademik dan sebagainya tu, saya tak ada masalah nak buat pagi ke, nak buat apa ke. Okey, cuma saya tengok macam yang mengajak guna muzik ni, dia sebenarnya adalah satu inovasi. Jadi satu inovasi yang sangat boleh diketengahkan kalau kita boleh buat kajian tindakan. Dia sebenarnya senang ya. Kita buat benda tu, kita try kepada compare lah dua kumpulan. Satu kumpulan menggunakan kaedah kita, satu kumpulan lagi menggunakan kaedah biasa, dan kita tengok apa dia punya impak dia. Selalunya kumpulan yang kita nak try dengan kaedah baru ni, dia akan lebih berjaya lah daripada kumpulan ni, kumpulan yang biasa ni. Jadi itu kajian tindakan, dan kita adalah data sikit kan, buat ujian-ujian sikit ke. Jadi kalau sekolah boleh ada satu kajian tindakan ni, saya rasa cukup bagus lah. Dia akan support benda tu, dan cikgu ni sebenarnya dia boleh pun pergi ke simposium pendidikan dan sebagainya untuk buat pembentangan. Cumanya saya nak kaitkan juga tentang akademik ni dengan apa yang kita panggilkan redesign the curriculum. Redesign, mereka bentuk semula kurikulum. Apa yang berlaku di sekolah ni, dalam bilik darjah ke, luar bilik darjah ke, di padang ke, dia sebenarnya adalah kurikulum. Tapi kita membezakan dia lah untuk lebih senang kita nak melihat benda tu. So kurikulum ni, kalau tanya saya, apa yang budak dapat, knowledge, pengetahuan yang budak dapat, apa dia skill, kemahiran yang budak dapat, dan apa dia nilai, values yang budak dapat. Itu adalah kurikulum. Sebenarnya guru besar dengan 3 orang penolong kanan ni adalah pengurus kurikulum. Pengurus kurikulum untuk PK1, dia mungkin adalah dia nak meredesignkan adalah silibus, kan, supaya silibus itu boleh nampak menarik, dan juga mungkin silibus tu boleh diintegratekan. Contohnya bahasa Melayu kita integratekan dengan sains. Bila kita boleh buat integration of curriculum ni, dia adalah redesign the curriculum. Mereka bentuk semula. Keduanya cikgu adalah cara mengajar. Macam cikgu ada green screen tadi kan. Itu dah berubah lah cara mengajarnya. Cara mengajarnya dah berubah. Jadi sebenarnya cikgu dah pun meredesignkan kurikulum di sekolah Titik Bandar ni. Cuma cikgu mungkin tak sedar lah, ataupun mungkin cikgu tak terdedah lagi pada perkataan meredesignkan tu, ataupun cikgu takut nak sebut
meredesignkan kurikulum tu sebab nampak macam hebat sangat. Uish, kan? Jadi itu masalah kita. Kita takut kadang-kadang. Padahal benda tu kita dah buat dah pun. Jadi mungkin buat video, masuk dalam YouTube kan. Jadi budak di rumah dia boleh tengok video yang cikgu buat, ataupun mungkin budak sendiri boleh bantu cikgu untuk buat. Contohnya nak mengajar katakanlah matematik lah, soalan yang simple kan, nak ajak peratusan ke apa ke, instead of kita yang jadi cikgu di green screen ni, kita latih budak kita untuk dia mengajar. Rasanya mungkin kawan-kawan dia lebih seronok lagi nak tengok dia mengajar kan. Dan bila kita dah ada video-video macam ni, maka secara tak langsung kita boleh kembangkan lagi, meredesignkan kurikulum kita ni dengan kita applykan Flipped Classroom. Buatlah program-program yang boleh membangunkan potensi diri budak. Banyak sekolah cerita tanam cabai. Semalam saya pergi SJKC, ada 3 SJKC pun duk cerita tanam cabai, tanam sayur lah. Okey, cumanya saya tanya dia, bila tanam sayur ni, apa yang budak buat dalam proses tanam sayur? Tapi kalau kita dedahkan dia daripada awal, kita buat macam kelas ke apa kan. Okey, ni polybag. Okey, untuk cabai polybag size M. Okey, lepas tu apa, tanah hitam ke, tanah topsoil ke, apa tanah tek kambing ke yang masuk dalam ni. Ini yang benih cabai, macam mana nak dapat benih cabai yang bagus? Contohnya kan, cara nak tanam. Kemudian jangan suruh tukang kebun yang siram. Kalau boleh buatlah giliran budak yang siram. Dia tahulah satu polybag tu berapa banyak air nak siram kan. Jangan dia bubuh satu timba, satu polybag, mampuslah cabai tu kan. Jadi sampailah proses dia petik cili dan dia memasarkan cili tu, walaupun dia hanya menjual kepada cikgu-cikgu yang ada dalam sekolah. Tanyalah kepada wirawati lah yang membantu. Okey, dia sebenarnya tuan rusak, saya tak tahulah kan, tapi pada saya cikgu perempuan ni, kalau kita boleh bindkan dia menjadi satu tim, dia akan menjadi satu tim yang sangat kuat. Bolehlah dengan bantuan fikir-fikir yang ada kan. Jadi bindkan cikgu-cikgu ni dengan betul, insya-Allah dia boleh memajukan lagi sekolah ni. Dan apa yang kita lihat ni pun dah satu kejayaan lah, satu kejayaan. Okey, jadi saya rasa itu sajalah yang saya nak cuba sampaikan untuk sekolah ni.